Hai, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa khabar kepada anda semua? Alhamdulillah hari ini kita kembali bersiaran sekali lagi untuk kita membuat bedah siasat, okay, ataupun research berkenaan dengan salah satu syarikat yang didagangkan di Bursa Malaysia, iaitu syarikat Supermax Corporation Berhad. Okay, so syarikat yang um, cukup popular ketika ini, okay, malahan telah mula popular sejak tahun 2020. Dan kita akan cuba lihat apakah yang menarik yang akan diperkatakan di dalam report ini, dan juga apa yang kita boleh ambil sebagai pengajaran dan juga pembelajaran, insyaAllah. Okay, so kita akan bermula sebentar saja lagi. So please click button share, okay, agar lebih ramai rakan-rakan kita yang dapat turut serta, insyaAllah. Okey, baik. Tanpa melengahkan masa, mari kita mulakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera kepada semua. Terima kasih kerana turut serta dalam sesi market research kita. InsyaAllah hari ini kita akan cuba untuk melihat annual report yang dikeluarkan oleh syarikat Supermax, Supermax Corporation Berhad. I think nowadays semua orang kenal Supermax. Dulu mungkin orang tak berapa kenal apa benda Supermax kan. Dia buat apa kan? Syarikat apa ni? Ada ke nama syarikat Supermax ni kan? Okay. Tapi I think sejak tahun lepas, tahun 2020, nama Supermax ni cukup popular. Okay. Bukan sahaja di Malaysia. Okay. Ini yang lebih menarik, apabila nama Supermax ni cukup popular juga di antarabangsa. Okay. So insyaAllah kita akan go through untuk kita lihat apa yang menarik dalam report ini. Dan sebagai disclaimer, seperti biasa, ini bukanlah nasihat pelaburan, okay? Ini bukan buy call ataupun sell call. Ini hanyalah untuk tujuan informasi dan juga pembelajaran sahaja. Sebarang keputusan pelaburan adalah atas risiko masing-masing. Okay, so tu kena clear cut dulu. Ini kita bukan untuk kata syarikat ni bagus untuk beli dan sebagainya, ataupun kata syarikat ni tak bagus dan kena jual. So this is just kita nak tahu apa bisnes syarikat ni. Kita kalau kita nak melabur, at least kita tahu syarikat kita nak beli tu bisnes dia apa yang dia buat. Okay, behind company name tu, behind punya code tu, okay, nombor 4 digit tu is business. Okay, so di belakang tu ada business, dan itu yang kita cuba nak faham. Apakah business model dia, apa yang company tu buat, okay, macam mana dia buat profit, kalau dia buat losses kenapa, dan itu yang kita nak cari yang di sebalik suatu annual report itu. Okay, so tanpa melengahkan masa, kita go through. Okay, this is the report untuk tahun 2020 bagi financial year tahun 2020 untuk syarikat Supermax. Muka depan yang cukup menarik. Okay, ada nampak apa selain daripada nampak cheetah hitam tu, cheetah belakang dia tu mungkin matahari kot, gambar apa ni, logo dia, kita nampak apa, berjabat tangan, okay, dan juga glove. So sebagai nasihat sekarang ni, elakkan untuk berjabat tangan, walaupun nampak report ni dia sedang buat handshake, tapi untuk mengelakkan penyebaran COVID-19, so janganlah buat handshake sekarang ni. Okay, tapi inilah logo dia, nak menunjukkan sedang memakai sarung getah. Okay, sarung tangan getah, ataupun orang panggil glove lah. Mana short form ni is a glove. Okay, so Supermax kalau kita tengok, nampak report, oh dah tahu dah, is a glove company. Okay, so sebenarnya dia adalah glove company, dan sedang meningkat naik. Okay, so mari kita lihat apa yang
ada di dalam report ni. Okay, so ini content dia. Okay, AGM bila dia buat. Alright, so baru-baru page 3 dah cerita pasal corporate information. Okay, so menarik. So kita masuk kepada corporate information. Okay, so corporate information apa dia mention dekat sini? Supermac Corporation Berhad is a leading international manufacturer, distributor and marketer of the high quality medical devices, namely medical glove and contact lenses. Okay, so dekat introduction pun kita dah nampak ada dua business utama dia yang di-mention dekat sini. Okay, dia ialah leading international manufacturer, distributor dan juga marketer. So tiga-tiga semua dia buat. Okay, manufacturing, distribution dan juga untuk pemasaran bagi produk glove, okay, dan juga contact lenses. So mungkin kita sebelum ni dengar Supermac is glove, berkenaan dengan glove saja, tapi sebenarnya ada satu lagi bisnes dia, iaitu dia membuat contact lenses. Okay, so ketika kita lihat details berkenaan dengan contact lenses, established in 1987. Okay, so agak lama juga ni company ni, dah 33 tahun lebih kurang. Its founder started a trading business to distribute latex glove and eventually ventured into manufacturing of latex glove in 1989. Okay, so dia bermula sebagai distributor, kemudiannya dia berkembang menjadi manufacturer. Today, the Supermac Group has 12 factories manufacturing various types of nitrile latex and natural rubber glove, which are exported to over 167 countries around the world, such as United States of America, European Union, Middle East, Asia and South Pacific countries. Okay, so dia ada 12 kilang, okay, manufacturing untuk dia punya nitrile latex dan juga natural rubber glove, dan juga dia export more. Okay, bukan setakat 1-2 negara. Okay, dia export pada 165 okay, negara. Kat dunia ni lebih kurang ada 190 negara yang berdaftar dengan apa ni, yang berdaftar lah. Okay, 150 lebih. So 165 tu dia conquer. Banyak lah tu. Okay, 165. So main region ataupun countries yang dia export adalah US, okay, Europe, Middle East dan lain-lain. Okay, so the group distributes its glove through 8 distribution centers set up around the world, as well as its collaboration with wide network of over 1,200 distributor globally. Okay, so dia bukan buat seorang lah. So business dia ada juga point ataupun dia JV dengan ada distributor untuk distribute dia punya produk. Okay, of course lah 165 negara, negara bukannya company kan, dia 165 negara, so dia of course dia memerlukan bantuan untuk dia masuk ke setiap negara itulah. Okay, sebab of course kalau local distributor dia lebih memahami business environment, bagaimana dia punya seluk belok untuk membuat perniagaan di tiap-tiap negara. Okay, so sebab of course lah kan, setiap negara ni dia ada dia punya rules and regulation, dia ada dia punya law, dia punya cara orang dia buat business macam mana. So yang terbaik of course lah kita ambil orang lokal, okay, untuk tolong buat distribution, pemasaran dan juga untuk pengedaran. Okay, seterusnya, the Supermac Group has also become Malaysia very first homegrown contact lens manufacturing company. Okay, so dia adalah syarikat pertama di Malaysia, yang originated daripada Malaysia, mengeluarkan contact lenses. It had in year 2016 successfully commissioned its manufacturing facility in Malaysia after carrying out extensive R&D activities in the UK and in gradually building up its production capacity. It has also made good progress in terms of obtaining the necessary licenses and approvals, which have allowed it to build up its product presence in over 60 countries. Okay, so untuk produk contact lens dia, okay, so dia dah start 2016 di Malaysia. Okay, kemudian dia dah juga dapatkan kelulusan, approval dan juga licenses untuk menghasilkan juga untuk mengedarkan contact lens ke lebih 60 negara. Okay, so tadi glove 165, so contact lenses so far 60, lebih daripada 60 negara. Okay, so the group have received numerous accolades and awards over the years, including the H Billion Ringgit Club Inaugural Company in the Year Award in 2010, Export and Excellence and Brand Excellence Industry Excellence Award in 2009 and 2008,
banyak lagi award Deloitte. Okay, so banyak award lah. Dia menang banyak lah. Okay, orang recognize dia lah. Showmax is well recognized for its commitment to deliver quality products and service to its customer. This is a commitment testifying the group relentless effort in enhancing productivity in order to compete in the global market. Okay, so itu a little bit background tentang syarikat Showmax. So kita tahu dia dua benda. Pertama, dia buat glove. Glove ada dua, nitrile latex dan juga natural rubber glove. Okay, dan juga satu lagi bisnes dia adalah contact lens. Dekat sini dia mention seterusnya page ni ialah financial highlight. Cuma untuk Mac dia hanya tunjukkan dua saja. Okay, dekat dia punya financial highlight ni, I think mungkin table dia tunjuk banyak lah. Okay, so dekat table dia, dekat chart dia tunjuk 5 tahun. Okay, tapi dekat yang highlight ni, financial highlight ni dia tunjuk dua comparison antara 2019 dan juga prestasi tahun 2020. Okay, so yang pertama kita tengok daripada revenue. Okay, revenue perbezaan antara 2019 dan juga 2020. Okay, so peningkatan almost 900 lebih kurang lah 700 juta. Okay, daripada 1.5 bilion kepada 2.1 bilion. Pre-tax profit, okay, so pre-tax profit daripada 172 juta kepada 680 juta. Okay, so yang penting yang bawah ni kita nak tengok profit after tax. 123 pada tahun 2019, 123 juta meningkat kepada 534 juta. Okay, so almost fivefold, 5 kali ganda meningkat untuk tempoh setahun. Okay, such a a good growth bagi company ni, bagi prestasi kewangan tahun 2020. Okay, boleh kita lihat dekat sini net asset, okay, daripada 1.1 pada 1.5, total asset, paid up capital, shareholder equity, interim dividend, final dividend, net asset per share, earnings per ordinary share. Okay, so earnings per ordinary share daripada 9.39 kepada 40.16. Okay, so itu yang menarik juga daripada 9 kepada 40, almost 4 kali ganda. Okay, peningkatan sama dengan dia punya profit. Okay, dekat note bawah dia mention for financial year 2020, the board has proposed a distribution of treasury shares as final dividend on the basis of 1 treasury share for the every 45 existing ordinary share held. The proposal is subject to shareholder approval at the upcoming 23rd AGM. Okay, in financial year 2019, the board has proposed a distribution of 1 treasury for every 65 existing ordinary shares held as final dividend, which approved by the shareholder at the 22nd annual general meeting. Okay, financial year untuk Supermax, kita agak sini dia ialah Jun. So period ending Jun. So dia ialah financial year 1st July sehinggalah 30th June the following year. Okay, so dia bukan January December. So dia ambil yang tengah-tengah. Ada company yang ikut suka lah company tu nak buat macam mana. Ada yang January December, ada yang July June, ada yang April March. So setiap company tu ikut dia lah. Tapi normally kalau yang company biasa January December. Okay, so 1st January sampai 31st December. So yang ini untuk case Supermax, dia adalah financial year starting 1st July sehinggalah 30th June. Nanti dia pernah ubah. Dulu dia adalah January December, okay, pada 2014. So 2016 tu ditukar. So normally dekat sini jadi panjang sikit lah. Okay, untuk financial year 2014 tu dia bercampur dengan 2015 sikit. Okay, so jadi yang sebab dia nak tukar dia punya kalender, bukan kalender je, financial year calendar. Okay, alright, so ni dia punya report. Okay, so 5 year financial summary. Okay, so dia buat comparison revenue. Okay, so revenue yang pertama kita nampak kat sini lebih kurang sama 2019 dengan 2016. Tapi disebabkan apa? Sebab okay, tengok note kat sini 2016 dia ada something. Okay, 2016 is a 18 months period. Okay, 18 bulan punya duration. Sebab following the change in financial year end for December to June. So yang kita mention tadi. Okay, so bila dia bertukar kat sini daripada
Disember, dia nak tukar kepada Jun. So untuk financial year ni dia lebih panjang lah. So of course lah dekat situ daripada 12 bulan jadi 18 bulan, meningkat lah revenue semua kira masuk dalam dia punya financial year tu. Okay, so dekat sini kita nampak lebih kurang sama, tapi yang peningkatan kita nampak cukup tinggi dekat sini bagi tahun 2020. So 2017 almost 1 bilion, 2018 lebih kurang 1.25 bilion. Ada kat sini. Okay. So 2016 1.5, 2017 1.12 bilion, 2018 1.3 bilion, 2019 1.5 bilion dan tahun 2020 revenue 2.1 bilion. Alright, so ini kalau nak tengok dia punya comparison untuk 5 consecutive year. Tapi tak boleh tengok 5 tahun lah sebab yang 2016 ni kira a prolonged financial year. So dia ada 18 bulan. So kalau nak tengok dekat 3 ni lah, dekat 4 ni, 2017, 2018, 2019 dan juga 2020. So peningkatan juga dekat sini kita tengok daripada segi earnings per share, daripada 5 kepada 8, kepada 9 dan juga kepada 40. Peningkatan yang cukup drastik dekat tahun 2020. Seterusnya. Sementara itu saya check dulu saya punya audio dan juga video, takut cakap seorang-seorang lalu internet kadang-kadang dia dia ada fail dia lah so kita tengok. Alright, so please comment kalau dengar suara saya dan juga boleh nampak skrin yang saya share ni. Takut saya duk shock seorang-seorang je. Alright, so kita teruskan dengan annual report bagi Supermax. Yang di sini kita nampak dia punya subsidiaries so banyak betul dia punya subsidiaries ni, company dia. Supermax Glove Manufacturing, Maxter Glove Manufacturing, so almost semua ialah 100% pegangan. Kat sini ada 67 dan juga ada 70 holding. So nama semua guna nama Supermax dan juga ada yang Maxwell. Alright, so corporate information. Kat sini dia punya board of director, nama-nama dia, register office dia dekat KL, Jalan Kerinci. Register office, banker dia ni banyak banker dia. Tapi semua Malaysia. Satu Malaysia, Bank of China, tapi cawangan Malaysia lah. Apa lagi? Corporate Council Stock Exchange. So date listing dia mula didagangkan di Bursa Malaysia pada tahun 2000. 2 Ogos tahun 2000. Ni kod dia 7106. Tengok sama tak? Kat sini boleh tengok. 7106 dan juga nama dia Supermax. So short form Supermax. Seterusnya dekat page 8 dia ada mention profile of the writer. So boleh baca siapa yang nak baca. Dia cerita dia punya pengalaman, background, study dan sebagainya. Tapi itu bukan fokus saya. Saya nak cari dia punya summary untuk management summary. Ni kita nak sebenarnya. Favorite saya, Management Discussion and Analysis. So short form MDNA. Management Discussion and Analysis. So dekat sini page dalam 3-4 page ni normally kita boleh nampak the whole business, ataupun the whole structure tentang Supermax ni dan juga dia punya prospek, apa perancangan dia, apa dia nak buat sebagainya, kita boleh dapat daripada bahagian summary ni, management summary ni. So report ni untuk tahun financial year 2020, tapi dia keluarkan I think kalau financial year dia bulan Jun, so 2 bulan untuk keluarkan quarter report, Jun, Julai, Ogos, September, Oktober. Mungkin dalam bulan Oktober dia keluarkan report ni, mungkin dalam sekitar bulan Oktober lah. Oktober tahun 2020. Alright, so mari kita tengok apa yang dia mention dekat sini. So dia value shareholder, siapa yang pemegang syarikat ni lah, ada patut rasa macam dia panggil nama. So kita tengok apa mention. For the financial year ended 30th June 2020, the group is pleased to report that Supermax Corporation Berhad has managed to grow its revenues and earnings to its highest ever levels. This stellar performance was achieved on the back of the COVID-19 pandemic outbreak, which skyrocketed the average selling price of glove due to the exponential growth
in the demand and acute shortage in supply of glove worldwide. Okay, so peningkatan dari segi revenue dan juga earnings yang cukup memberangsangkan, okay, despite ataupun di sebalik COVID. Okay, so COVID banyak bisnes yang terpaksa mengalami kerugian, terpaksa tutup dan juga mengalami krisis. Tapi bagi syarikat glove masuk dalam kes ni Supermax, dia telah menyebabkan syarikat dia mendapat permintaan yang tinggi daripada segi rubber glove, okay, untuk glove sarung tangan ni, okay, sarung tangan getah ni, dan juga peningkatan daripada punya average selling price, ASP dipanggil, average selling price untuk glove ni. Okay, sebab demand banyak, so satu dunia memerlukan glove. So syarikat yang supply glove kat dunia ni, Malaysia ni antara yang main sebenarnya, syarikat Malaysia Top Glove, Supermax, Hatalega ni, kita adalah antara main manufacturer dan juga distributor untuk pasaran global. Okay, kita mention apa lagi dia mention kat sini, the group revenue and profit before tax has increased 38.6% and 294.5% to 2.132 billion and 680.2 million respectively in financial year 2020. Yang kita dah tengok tadi. The year tremendous improvement show that Supermax business model yield the highest return compared to the traditional OEM model. The commissioning of Block A of Plant 12 allowed it to ramp up the production output, while its allocation of a larger percentage of the capacity to direct sales and end users has allowed both its manufacturing and distribution division to capitalize in soaring global demand and enable the group to register record-breaking performance each quarter since the onset of the pandemic. Okay, so dia siap plan yang baru, dia panggil Block A Plan 12 dia. So dekat situ dia boleh menampung permintaan yang tinggi daripada seluruh dunia, okay, untuk disupplykan glove ni. Okay, so itu bagus daripada segi bisnes yang telah menyebab secara tidak langsung meningkatkan prestasi syarikat dia. Okay, alright. Dan sebenarnya hari ini syarikat glove apabila kita lihat angka COVID mencecah lebih 6,000, semua, I think semua syarikat glove hari ni melonjak naik. Kita tengok kat sini, sesi petang, sesi pagi tak ada sangat, bila petang dengar kes sampai 6,000, Selangor naik 2,000. Lepas tu tengok mencanak-canak LKL, K+, okay, Adventa ni semua healthcare ni, okay, Shelty, Roborex, okay, kat ni top turnover, K+, Adventa, Supermax, okay. Kemudian top glove ada LKL, Tujuh Setia ni sebab dia listing hari ni lah, dia IPO hari ni Tujuh Setia. Siapa yang dapat tu untung lah, siapa yang dah dispose awal dia pukul 9 tadi naik 80 sen, lebih kurang 13-14% lah, okay, sebab harga IPO I think 70 sen. Okay, Hatalega, apa lagi, Shelty, Kosan, Rubberex, Comfort, apa lagi glove, Shelty Warren, okay, okay. So hari ni counter glove bergerak semua bila kes kita dengar kes meningkat naik. Of course lah dia disebabkan oleh pelabur lah ataupun trader yang suka kan news yang macam ni. Okay, so dia melihat syarikat-syarikat glove menjadi favourite bagi mereka untuk hari ni. Okay, so sesi petang after dia punya announcement. Alright, seterusnya kita lihat microeconomic landscape. The global pandemic has caused huge disruption to the global market and adversely affected many industries. However, the pandemic has led to huge demand for personal protective equipment, PPE, and the industry had flourished since the beginning of March with the PPE prices, especially prices of the medical gloves spiking to level never seen before. Okay, so memang kita tengok harga average selling price glove ni sebenarnya dah beberapa kali dia revise sebab permintaan benda bisnes bila ada demand tinggi, so harga pun akan naik lah macam kita lah nak raya kan, orang nak beli ayam, orang nak beli daging, naik harga ayam mahal harga itu harga ayam, naik harga daging
Biasalah sebab dia ada demand tambahan. Kita nak buat rendang, kita nak buat apa, goreng ayam ke, nak buat apa ayam ni, menyebabkan harga di pasaran melonjak. Okay. Infection numbers continue to rise and many countries are facing second and more wave. Ini waktu bulan Oktober itu dia keluarkan. Okay. Hari tu baru second. Ini dah kita dah 4 ke 5 wave dah. Since the start of the pandemic, with winter approaching on the northern hemisphere, the potential for the pandemic worsening. Okay, ini waktu hari tu dekat bahagian northern hemisphere, bila dia sejuk, so COVID ni lagi aktif dia kata, bagi sejuk. Kalau panas dia tak aktif sangat. And while the development of vaccine is in progress, the process will take time and cannot be simply fast-tracked, as safety and life at stake and should not be compromised. Even with the successful development of vaccine eventually, there is still a matter of mass producing the vaccine, the logistic challenges of getting the vaccine to every part of the world that needs it, and not to mention the administrating of the vaccine to be global population of over 7.5 billion people. Okay, so ni management dia punya view lah. Okay, so kita boleh ambil ataupun kita boleh baca saja. Okay, tapi ada saya baca itu keratan akhbar berkenaan dengan proses vaccination sorry, proses vaccination di Malaysia dijangkakan untuk Malaysia proses untuk vaksin semua rakyat kita mengambil masa lebih kurang 4.9 4.9 years, almost 5 tahun punya duration at this current pace lah. So ambil masa sampai 5 tahun barulah kita boleh fully vaccinated. Selagi belum vaksin tu, maka dia kata kat sini ada permintaan lah untuk glove. So masih ada permintaan untuk glove, dan juga of course lah kalau nak dia beri cerita pasal distribution untuk the whole world. Proses nak distribute vaksin ni ada beberapa je supplier dekat dunia. So nak supply kepada 7.5 bilion orang tu, of course dia memerlukan masa. Okay, so nak inject pun kena pakai glove juga kan. Seorang inject pun satu glove tu kena tukar apa semua, PPE ni apa untuk frontliners yang buat injection tu lah. Okay, so kita move on. Apa lagi cerita? Every step of the way, glove will be required. Every step tu setiap proses untuk vaksin tu pun memerlukan glove. The glove manufacturing industry is accelerating its capacity expansion program to overcome the current supply shortage. Okay, so sekarang ni ada shortage sebenarnya. While the capacity expansion process is not without its challenges, which includes having sufficient labor, raw materials and utilities such as water, electricity and natural gas, the industry is committed to doing its part in the fight against the COVID-19 pandemic. Okay. Satu isu yang di-highlight sini ialah labor. Okay. So labor ni sebenarnya dekat, I think since last year, okay, dia adalah satu isu besar juga dalam industri. Bukan saja dalam industri healthcare, manufacturing ataupun dalam construction, plantation dan sebagainya, ada masalah labor shortage disebabkan oleh border yang ditutup. Kita tak boleh nak supply manpower kepada sektor-sektor yang memerlukan kepada general labor, labor arm, ataupun panggil apa, buruh kasar. Okay, buruh kasar ni kita tak boleh nak supply, dan ia menyebabkan disruption juga sebenarnya di peringkat manufacturing, dekat kilang, dekat bahagian plantation, dan juga construction. So memang ni ada masalah. Okay, sebab kita sebenarnya bergantung besar kepada buruh daripada luar, okay, untuk bekerja di bidang-bidang yang saya mention tadi. Okay. Alright, so apa lagi dicerita kat sini? Industri dynamic. Rubber glove industry. Okay, so yang pertama dicerita pasal rubber glove industry. Dynamic dia berkenaan dengan industri ini. Global demand for glove has been rising each and every year at the rate of 8 to 10% per year on average. Okay. The demand for medical gloves continues to remain robust and will see a strong surge in year 2020 as a result of COVID-19 pandemic. Demand will likely remain
at elevated level over the next 1 to 2 years before moderating. Due to the massive surge in the demand, all glove manufacturers, including Supermax, are in a grossly oversold position. Okay. We have seen the emergence of new customers and new consumption that have not seen before prior to COVID-19. Governments around the world are increasing healthcare spending substantially in effort to combat the COVID-19 outbreak, and we are already seeing repeat orders from government agencies in many countries. The strong demand and limited supply have led to soaring average selling prices. Buyers are paying substantial deposits, mostly at 30 to 50% to as high as 100% in advance, just to secure glove supply. Okay. Okay. Ada negara yang sanggup bayar sampai 100%. Okay. Ada yang bayar 30% deposit untuk dapatkan supply glove ni. Okay. Sebab banyak juga negara yang increase limit spending untuk healthcare because nak membendung COVID-19 ni. So dia tambah bajet dia untuk bagi healthcare, untuk beli PPE, nak beli untuk medical equipment dan sebagainya during COVID-19 ni. So termasuk juga glove lah. So dia dapat permintaan customer baru, ada government negara-negara baru yang nak beli glove, okay, dan sebagainya. Kemudian apa dia cerita kat sini, for the long term, the industry is optimistic that rubber glove demand growth can be sustained going forward due to various positive factors such as growing populations and increasing number of countries imposing tighter healthcare regulation, increasing health and hygiene awareness, the lack of a viable alternative to disposal glove, and not to mention the huge growth potential in the large and growing economies such as India and China, where the per capita spending on healthcare currently lags or behind the developed countries. In China, for example, statistics shows that the average per capita consumption of glove per year has grown from just 4.5 to 9 pieces. Almost double. Okay, this compared to over 200 pieces of glove in the US. The potential for growth is undoubtedly huge in the developing countries, and will drive demand for the industry and the Supermax Group for many years to come. Okay, so itu pandangan dia berkenaan dengan dynamicnya industri glove ni. Okay, this is huge, masih banyak lagi potensi untuk growth. Okay, tadi saya kata mention dekat sini oversold Supermax ni oversold, dan bila dia compare dengan dari segi bisnes, okay, harga saham dia satu. Ni yang cerita pasal bisnes. Ada banyak lagi room for improvement ataupun demand daripada negara-negara membangun seperti India dan juga China, yang mana kalau dua negara ni kita campur pun population dah 2 bilion lebih. Daripada 7.5 bilion worldwide, dua negara ni pun dah tapau 2 bilion lebih. 2.5 ataupun 2.6 ataupun lebih daripada, mungkin sekarang dah lebih daripada tu. Okay, negara. So currently dekat China contoh dia mention, okay, per capita penggunaan glove adalah dulu 4.5, okay, meningkat kepada 9. Okay, so itu dah 2 kali ganda. Tapi bila dia compare dengan penggunaan glove di US, okay, sebagai negara yang maju, developed country, dia kata 200 pieces of glove per capita. Masya Allah, daripada 9 ke 200, itu adalah room for growth yang dikatakan. Okay. Tapi selaju mana ataupun sepantas mana permintaan tu boleh meningkat, itu bergantung kepada perkembangan ekonomi, okay, dan juga consumer punya spending. Itu banyak faktor lain lah. Tapi nak mention, kalau katakan glove ni dah habis dia punya era dia, itu dia kata di counter dengan Supermax, kata masih ada banyak lagi untuk demand, okay, di masa hadapan. Okay, itu pandangan management berkenaan dengan industri glove. Dan kemudian kita lihat dekat sini contact lens. Okay, so dia mention pula dekat ni industri untuk contact lens. Dia mention tadi ada dua business untuk Supermax. Yang pertama adalah glove dan juga kedua adalah berkenaan dengan contact lens. Okay, mari kita lihat apa diceritakan sini. In 2014, the Supermax Group started a venture into contact lens manufacturing. Market research data has shown that the contact lens business to be a large and growing global business, and having recognized the potential, the group took the decision to become Malaysia's very first homegrown contact lens manufacturer engaged in the A to Z
of soft contact lens manufacturing. Okay, so dia start since 2014 sebagai home ground Malaysia punya business daripada segi manufacturing, daripada A sampai Z, proses pembuatan contact lens. Unlike the rubber glove industry, the barriers to entry into the contact lens business are high, among which are the highly specialized technology, know-how required, as well as the significant financial muscle required. Another major challenge is the competing with the big four in the contact lens industry, all large multinationals which currently dominates the industry. And not to mention that the contact lenses are classified under the medical device category by FDA legislation, whereby obtaining licenses and certification is an arduous prerequisite before any sales can be even made. Having said that, the Supermac Group had been in the not too dissimilar position when starting out in the rubber glove business, and is known that with great effort and perseverance, while leveraging on the group existing global distribution network, it can achieve the same success it has in the rubber glove business. Okay, so yang pertama dia mention competition dekat contact lens punya industri ni lain sikit compare dengan rubber glove. Okay, dia punya bread and butter lah. Kalau kita ambil glove tu dia punya bread and butter, dan contact lens ni is dia punya kira expansion of company punya business lah. Okay, business model dia. So yang pertama dari segi regulation dan legislation dia masalah ataupun lebih details sebab dia perlukan dapat approval FDA berbanding kalau nak buka syarikat rubber glove senang. Kita banyak lihat tahun lepas banyak syarikat yang announce untuk buat arm ataupun dia punya division untuk buat glove. Okay, banyak sangat tahun lepas ada yang syarikat construction tiba-tiba buka glove, ada yang syarikat buat benda bisnes lain tiba-tiba semua nak venture nak buat glove. Kemudian adalah FaceSmart dan lain. Tapi nak kata kalau nak venture tu dan modal dia pun bila dia buat tu dia buat private placement, tapi dah boleh start lah. Tak adalah besar sangat dia punya capital dia. Okay, dan juga dia punya teknologi tu tak adalah perlukan sedetails kalau dia compare dengan contact lens tu. Okay, so itu yang nak mention dekat sini. Dan juga mungkin yang ini mungkin ambil masa sikit lah sebab ada proses dia, kemudian nak compete dengan big four company yang supply dekat seluruh dunia. Okay, so dia ambil mungkin untuk dia masuk dalam dia punya market share tu, it's gonna take time lah untuk orang percaya dan yakin dengan dia punya brand tu. Okay. Alright, so to date the group has obtained the necessary licenses and approval to export its product in over 60 global markets, including the US and Japan market, which are the two of the largest contact lens market presently. In the past 12-month period, the group has embarked a promotion and marketing activities to build brand awareness of its contact lens brand Avio. Oh, okay, so Avio tu dia punya. It has distributed its product via its own global distribution network located in 8 countries through joint ventures and the appointment of authorized dealer in another 50 other countries, as well as via e-commerce while online sites are available in 4 countries, namely in the US, Malaysia, UK. Newest site launch is in Brazil. Going forward, Supermax will continue to work hard to obtain all the necessary licenses and approvals in order to export our product to more countries across the world. The group has spent over 100 million to date on this venture and remains optimistic and confident that over the medium to long term, it is building a business that will be value enhancing to all stakeholders. Okay, so despite ada growth ataupun potensi yang besar dalam sektor glove, kini Supermac melihat juga contact lens business adalah satu lagi business yang mungkin boleh meletup, okay, ataupun berkembang dengan pesatnya selepas ini dengan currently global market paling besar dekat dunia adalah untuk pasaran US dan juga Jepun, dan juga kedua-dua negara ni so far dia punya penggunaan lah, orang Jepun suka kan, dia tak ramai yang pakai glasses kan, semua pakai contact lens, fashion untuk fashion lah, apa-apa benda lah, personal preference ke dan sebagainya. So itu ada dua negara yang besar yang mempunyai demand so far. Okay, ni apa lagi guys, ni face mask industry. Oh, okay.
The global outbreak of the COVID-19 pandemic has highlighted the importance of face masks and the PPE, and it's boosted demand for face masks globally. On top of that, the demand for face masks is driven by its affordability and easy availability in the market. The industry is booming, and the face mask will continue to be high demand in the years to come due to the increased public awareness generated on standard hygiene care, as well as safety guidelines encouraged and implemented by the government to prevent contagion. In 2020, group have started the venture into the face mask manufacturing with the acquisition and commissioning of 2 high-capacity production lines in Malaysia and another 2 in Canada. Okay. So dia belilah ni acquisition dia buat acquisition dan juga commission 2 high-capacity production line. Okay, satu dekat Malaysia, okay, 2 dekat Malaysia dan 2 lagi dekat Canada. Oh, jauh So Canada mungkin untuk market belah US sana, kat Malaysia mungkin untuk pasaran Asia lah. Okay, so dua tempat dia ada kilang untuk face mask. So I don't know macam mana face mask ni in the future sebab kita pun memang tak suka pakai face mask ni. Okay, so kita pakai pun sebab terpaksa lah untuk elakkan penyebaran COVID tu. Okay, dan juga sebab tak nak kena compound lah. Okay, tapi kalau let's say COVID one day, okay, dah semua dah vaccinated, okay, berapa ramai je nak pakai lagi kan face mask tu kan. So itu terpulang kepada penilaian masing-masing lah. Bagi saya pun tak suka pakai tu kan, tutup muka. Kalau pakai semata lagi apa berkabus ni kan, cermin kan. So itu pandangan saya, tapi tak melambangkan saya betul lah. Okay. Alright, so apa lagi dimension kat sini? The division will be small part of group business as a whole for a start. The goal is gradually grow the capacity and to export to foreign countries in the coming years using the existing distribution channel. Going forward, the group will look into expanding face mask production into different type of mask. Okay, so itu ni lah. Tapi bagi saya masih skeptical lah untuk face mask ni sebab face mask ni sebenarnya dia punya margin besar tau. Okay, sangat besar. Lebih besar daripada industri makanan. Okay, so kalau makanan orang kata normally profit dia punya margin boleh sampai 100%, 200%. Face mask lebih lagi. Okay, dia punya margin sangat besar. Sebab tu kita dengar tahun lepas, okay, banyak syarikat tiba-tiba nak buka glove, tiba-tiba nak buka face mask. Dia semua buka face mask sebab dia punya nak buat setup dia punya line tu senang je. Dia tak adalah perlukan machinery yang high precision ke kan, yang technical sangat ke kan, sophisticated sangat ke. So dia just boleh buka dengan I think beberapa juta lah. Dia tak ada sampai puluh juta dia boleh start untuk production tu. Dan juga dia punya margin cukup tinggi sebab dan sekarang ni orang terpaksa pakai. Cuma in the future lah benda tu. Of course saya rasa dia buat pun sebab initial investment dia sangat murah. Bukan sangat murah untuk semua orang, tapi bagi company yang buat 2 billion revenue, okay, untuk acquisition face mask I think is nothing lah. Tadi dia belanja untuk contact lens pun 100 juta macam tu je kan. Okay, yang ni untuk dia acquire tu mungkin bagi dia is nothing lah. Okay, so dia buat tambahan, okay, untuk dia punya business model selain daripada glove, selain daripada contact lens. So dia tambah lagi dengan face mask industry. Okay. Alright, so apa lagi kita nampak kat sini? Malaysia review. Okay, tapi kita dah review tadi dah. Okay, contact lens. Okay, dividend payout. Okay. Oh, potensi ni banyak lagi ni. Panjang betul ni dia punya summary ni. Okay. Okay, mari kita tengok apa yang penting kalau ada
Okay, pertama dia kata Malaysia punya rubber industry, dia punya market share adalah 60%. Global market share kita pegang 60%. Sebab tu ada orang jealous lah. Ada negara jealous dengan kita. Okay. Okay, currently Supermax punya production capacity adalah 24 billion pieces setahun. Untuk 2020 bertambah kepada 26 bilion, daripada 24. Tambah lagi 2 bilion extra. Okay. Ni macam buat je habis, buat je habis. Macam Komisan Pandas buat je habis. Supply tak, satu dunia minta sekarang ni. So dah lah cover 60% region kan. So siap je, letak je habis jual. Letak je habis. So sebenarnya production permintaan dunia sebelum COVID adalah 7 bilion je. Okay. Pieces. Tapi lepas COVID break tu dia jadi sampai 26 bilion dia punya untuk company ni punya demand sharp tu daripada 7 bayangkan dengan harga pula selling price meningkat. Cost sama ni menarik tentang glove ni. Kita buat glove dekat Malaysia cost dalam ringgit. Kita jual kat US, dekat Europe, Great Britain, negara-negara yang currency dia lebih tinggi, kita jual dekat US dollar. Okay, mana tak untung besar? Dekat perubahan harga currency pun kita dah untung. Okay, kalau US dollar kita jual dah 4 kali ganda. Belum tambah kita punya profit apa lagi mana tak untung syarikat buat glove, Top Glove, Talega ni semua harga meningkat betul jual pula dekat harga US dollar kita buat ringgit je, dalam ringgit. Mana costing tu kita buat dalam ringgit. Saya rasa lah dia buat costing sebab kita Malaysia raw material apa semua kan, labor bayar dalam ringgit tak tahulah, mungkin case Supermax sebab dia international dia pakai US dollar budgeting, tapi still sebenarnya kita dapat murah, cost dia murah, jual dengan tak untung. Okay. Kemudian apa lagi kat Malaysia guys ni? Okay, the group has responded by accelerating its expansion program, and for its first time in history, it will be constructing 5 factories simultaneously. 5 kilang. Dahsyat betul ni. Sekarang ni ada berapa kilang? Ada 12 kilang dia. 13, 14, 15, 16. Sekarang 12. Okay, so dia nak jadi 17 kilang dia. Serentak punya banyak duit dia. Yalah, untung banyak. Okay, so production lines will be commissioned progressively at each plant with about 10 billion pieces added to installed capacity in calendar year 2021 and then the 12 billion pieces added in 2022. Tapi itulah. Kalau pre-COVID is 7 billion. After COVID banyak-banyak buat ni ada orang nak beli ke kan? 1.3 billion has been allocated for this. Okay, so dia dah budget dia buat 1.3 billion untuk expansion program for the next 2 years. 1.3 billion ringgit. Bagi syarikat yang dulu, tengok prestasi syarikat ni. Dulu punya cerita okay, dulu punya cerita 1 billion tu pun saya tak pernah capai Okay, so tengok kat sini Okay, ni dia punya net profit so tahun lepas 2 billion. Sebelum ni 500 ribu 100 sorry 500 ribu 500 juta 1 juta dulu 100 lebih lah 100 juta lagi sebelum tu 45 46 juta 59 juta je profit. Okay, but this year untuk this 2 years ni they spend 1.2 billion tu. Punyalah drastic dan juga
agresifnya Supermax ni untuk expansion. It's good. Business kalau you tak growth, you are dying. Business itu je. Kalau dia nak stagnant, dia akan die. Okay. Even kehidupan kita macam tu lah. Kalau kita dalam comfort zone yang stagnant, kemudian kita dalam downtrend mode. Okay. So land bank dia nak acquire untuk expansion 130 ekar. Okay. Itu asyik betul lah untuk growth ya. Kemudian dekat ni apa cerita, sama macam tadi. Okay, face mask. Tu. Okay, dia mention kat sini budget dia 8 juta has been budgeted to kickstart the venture. Untuk industri sektor face mask dia tadi. Okay, so dia dah spend 8. So dia kata dia punya initial investment tu tak besar sangat untuk buat face mask ni. Sebab tu orang kejual dengan margin yang sangat itulah, kalau ada duit saya pun buat apa face mask punya business. Sekali 8 juta tu you spend, okay, I think a few months tak balik modal lah. Okay, sebab semua orang kena pakai face mask waktu tu. Okay, waktu sekarang ni lah dan juga masa tahun lepas tu. So 8 juta bagi dia spend tadi 1.3 ataupun 2 bilion. 1.3 bilion untuk expansion. Setakat 8 juta bagi Supermax lah. Perpuluhan dekat 1.3 tu pun tak nampak. Belakang 8 juta tu ada kena 2 lagi titik perpuluhan baru nampak 8 juta tu. Okay. Alright, so outlook panjang betul dia punya market sampai bagus lah, dia detail. Kalau biasa orang cerita kat summary ni satu page ada ni, 2 page je, 3. Ini betul-betul ni nak menarik minat pelabur untuk yakin dengan syarikat ni. Okay. Okay, it's good. Cuma ada masa ke tak ada masa nak baca lah. Tapi saya suka part ni je. Part lain tu kita boleh dapat dekat apa, Galaxy Screener tu saya boleh dapat semua maklumat-maklumat yang diperlukan. Okay, so sustainability saya cerita ini memang berkepuk-kepuk lah tajuk sustainability ni. Semua sekarang nak go for ESG punya certification untuk dapatkan point. So memang dia punya report untuk sustainability, ya Allah, hampir separuh tu cerita dan report ni untuk sustainability je normally lah. Okay, alright, so itu sedikit berkenaan dengan annual report bagi syarikat Supermax. Supermax Corporation Berhad cukup memberansangkan prestasi bagi tahun 2020. Daripada orang tak kenal orang tak pernah tahu syarikat ni, okay, so tiba-tiba telah membuat spike kenaikan yang cukup tinggi, dan sampai saya mention dalam tajuk mengalahkan Tesla. Okay, so mari kita lihat in comparison, okay, dengan Tesla. Kenapa saya kata dia kalahkan Tesla adalah daripada segi peningkatan harga saham. Okay, so yang chart, yang candlestick adalah Supermax. Okay, yang line chart ni ialah Tesla. Okay, so nampak daripada segi growth, capital gain untuk Supermax sebelum ni dia pernah naik sehingga 1,600. Okay, kalau kita tengok ni berapa tahun sebelum 2020, kita ambil start 2020 lah. Starting tahun 2020. Okay, so starting 2020, peningkatan kalau siapa yang masuk early 2020, okay, puncak dia paling tinggi dia pernah touch adalah growth capital gain dia adalah 1,600%. 1,600% ni, okay, 16 kali ganda daripada modal. Okay, so kalau invest 10,000, okay, so dia dah kali 16 kali ganda, 160,000 daripada 10,000. Kalau 100,000 dia jadi 1.6 million lah. Kita kalau lah. Okay, saya pun sempat juga write this stocks tapi tak adalah dapat 1,600 tu. Okay, so kita tak adalah, kita pun tak jangka waktu tu sampai 1,600. Okay, kita ingat dia dah sampai pasar dah habis lah. Okay, tapi dia still orang push dia sampai
dia pernah naik kat sini. I think dia pernah split, okay, dia dah 2 kali dah split sebenarnya. So sebelum ni harga dia sebenarnya pernah touch lebih daripada RM20. Okay, so sekarang tak sampai RM20 lah sebab dia dah buat split. So dia punya harga berkurangan lah. Okay. So nak katanya Tesla dekat sini, okay, yang paling tinggi pun dia pernah catat kalau compare in starting from 2020, okay, dia paling tinggi pun dalam 950% je peningkatan dia. Ini cerita pasal in comparison Tesla. Orang kata Tesla meningkat dahsyat, tapi 900 compare dengan Supermax 1000, 1600%. Okey, itu dululah. Tapi sekarang harga dia Supermax dah jatuh. Okey, Supermax punya price dah jatuh. Bila kita tengok untuk 1 year pun dia dah, Tesla still lebih sikit lah. Okey. So untuk Supermax masih dalam 140, Tesla dalam 240. So dia akan bergerak ni, berubah, depends on time frame kita letak bila. Okay. Kalau year to date, Supermax tinggi sikit. Okay, masih dalam 8%. Tesla negatif 24. Okay. Sorry, dua-dua negatif dua-dua. So bila tengok harga, okay, sekarang ni memang dia kata tadi lah oversold lah. Okay, bila tengok 1 year, dalam setahun daripada starting 1st January, bukan 1st January lah, 1 year kita ambil setahun, tempoh Mei hari ni 20 Mei tahun 2020, okey, sehingga sekarang 12 Mei, tak banyak lah peningkatan dia, naik sikit je. Harga dia dah tak banyak berubah. Okey, dalam 140. Compare dia tak banyak, nampak macam tak banyak, tapi sebenarnya kalau compare dengan dulu, okey, dulu punya sampai 480%, sekarang just tinggal dalam 121% je. Untuk tempoh duration setahun kita ambil. Okey, tapi kalau untuk year to date, year to date sebenarnya negatif. Okey, so year to date kita ambil kat sini, open kat sini, close kat sini. Okey, so sebenarnya negatif, negatif 16. So dah lama juga dia dalam fasa menurun ni. Okey, untuk syarikat ni, that's why dia kata dia oversold lah. So nampak puncak dah kat sini tu. Most stock counter, glove stocks mengalami trend yang sama, okey, mengalami pattern yang lebih kurang sama. Apabila minat belian mungkin berkurangan, okey, dan juga permintaan yang permintaan daripada pelabur yang tak banyak lah compare dengan tahun lepas. Okey, mungkinlah orang pun kata macam dah ada yang start take profit, mungkin ada orang kata is dah oversold, mungkin orang kata overbought lah, dah banyak sangat beli, orang beli dan sebagainya. So mungkin masa untuk mereka kurangkan. Mungkin, okay, itu persepsi para pelabur, dan juga chart menunjukkan reaksi para pelabur dan juga trader tentang sesuatu company. So bila kita nampak macam ni, sekarang ni is a downtrend trend lah, downtrend, menurun. That's why I think dalam dia punya annual report tu, dia cuba betul-betul untuk meyakinkan para pelabur, betul-betul panjang dia keluarkan tadi, dia punya summary dia berkenaan dengan growth prospect, okay, dengan dia punya potential earnings bagi tahun berikutnya. Okay. Alright, itu I think that's all untuk sesi kali ini. Okay, berkenaan dengan syarikat Supermax. Okay, so very interesting company. Okay, is unexpected stocks yang bagi saya cukup luar biasa. Okay, yang tadi saya tunjuk dia beat Tesla. Kalau orang kata Tesla antara yang paling tinggi kat dunia meningkat, no, Supermax sebenarnya pernah mengalahkan dia dulu, peningkatan sehingga 1600% lah. Okay, so 16 kali ganda keuntungan kalau kita ambil starting Januari 2020 sehingga ke puncak yang pernah ada touch dulu. Okay, so I think that's all, dan hopefully this session memberikan satu input yang baik kepada anda, okay, dan juga kepada orang lain yang bertengok. So please click button share, okay, so jangan lupa untuk klik button share agar ramai lagi daripada kita dapat manfaat, okay, dan juga untuk menjadi a smart investor. Okay, so smart investor adalah is a well informed investor, maknanya investor yang tahu apa yang dilaburkan, ke mana business tersebut, what kind of business, apakah dia punya modus business yang macam mana dia punya. Kita kena tahu di behind the stock, kita bukan beli
stocks tu sebenarnya kita beli bisnes dia. Kalau kita invest dalam syarikat tersebut. So behind the syarikat tu dia ada bisnes. So kita kena faham terlebih dahulu sebelum kita buat sebarang keputusan berbeza, dan juga untuk mengelakkan daripada kita jadi gambling. Okay? So compare, kalau kita gamble kita tak tahu apa benda kita beli. Tapi kalau kita buat kajian, kita baca, kita tengok, okay, kita faham bisnes ni dia buat. So kita beli bisnes ni dan kita percaya dengan bisnes ni, kita beli contohnya. Okay? So again, sebagai disclaimer, this is not buy call, bukan sell call. Ini juga bukan nasihat pelaburan. Sebarang keputusan pelaburan adalah atas risiko masing-masing. Okay, so please be careful, okay, dan always buat study, okay, terlebih dahulu sebelum membuat sebarang keputusan pelaburan. Alright, thank you so much kepada anda yang join dan juga turut serta daripada awal hingga akhir. Okay, so harapnya dapat memberikan anda satu input tambahan berkenaan dengan syarikat yang kedua kita bedah. Okay, so siapa yang terlepas, sebelum ini kita bedah syarikat DNO, Green Tech, yang kita bedah sebelum ini, yang meningkat 500, lebih 500%, dan kita dah lihat bisnes dia apa. Dan hari ini kita lihat dalam sektor yang berbeza, yang mana hari ni pun sebenarnya sesi pagi tadi, sesi petang tadi, waktu trading day, meningkat, mendapat peningkatan permintaan belian daripada para pelabur. InsyaAllah kita jumpa lagi dalam sesi yang akan datang dalam tajuk ataupun bedah siasat annual report dalam syarikat-syarikat lain, insyaAllah. Okay, dan juga saya perlukan sokongan anda untuk klik button share dan juga kongsikan kepada orang lebih ramai, okay, agar lebih ramai dapat manfaat daripada video ni. Juga saya lebih bersemangat untuk membuat kajian, insyaAllah. Sehingga kita berjumpa lagi, saya akhiri dengan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.